بسم الله الرحمن الرحيم. Okey, kemudian fal ismu yu'rafu bil isnadi ilai. Okey, musannif mula nak ceritakan kepada kita tentang tanda-tanda isim. Macam mana bagi orang yang mula belajar nak kenal kalimah itu adalah kalimah isim. Orang yang dah lama dia tak payah dah. Orang lama dia tengok dia tahu lah. Dia tengok boleh tahu dah. Orang yang baru ni dia kena bagi tanda-tanda dulu baru dia nak kenal. Macam orang bawa kereta lah. Bawa kereta manual kan. Nak buh gear kena tengok gear dulu. Nak tolak pergi mana kan. Gear 1 pergi mana, gear 2 pergi mana. Orang yang cekap tak tengok lah, pakai tolak tu ya. Dia tolak dia masuk tempat dia lah. Itu orang yang cekap. Adapun orang yang baru nak kena tunjuk tanda-tanda dia. Baik. Jadi musannif akan jelaskan kepada kita tanda-tanda isim. Macam mana kita nak kenal isim? Okay, kata musannif falismu yu'rafu bil isnad ilaih. Isim itu dapat dikenali dengan isnad, dengan disandarkan mana-mana perkataan kepadanya. Kita sandarkan kalimah-kalimah apa pun kepada dia. Kita gabungkan kalimah-kalimah lain kepada dia. Apabila kita boleh gabungkan kalimah lain kepada dia, maka dia dikira sebagai isim. Dia dikira sebagai isim. Contohnya apa dia? Contohnya dah ada depan pun. Baik, perkataan kita ada dua perkataan Zaid dengan perkataan Qaim. Yang ni orang panggil apa? Qaim dipanggil musnad, ataupun bahasa dalam ilmu nahwu ni dipanggil sebagai khabar. Dan perkataan Zaid dipanggil sebagai musnad ilaih. Musnad ilaih ni sama ada fa'al ataupun mubtada'. Fa'al ataupun mubtada' dipanggil sebagai musnad ilaih. Baik. Okey, qama Zaidun. Mana musnad ilaih? Mana musnad ilaih? Zaidun. Qama adalah musnad. Kalau jumlah fi'liyah, musnad dulu. Musnad dulu, kemudian musnad ilaih duduk di belakang. Itu jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, kebiasaannya musnad ilaih dia akan letak ke depan, musnad dia akan letak kat belakang. Okey, maksudnya cara mudahnya kita nak kenal isim, kita boleh buat ayat macam ni. Kalau kita boleh buat ayat macam ni, maka isimlah dia. Kalau tak boleh buat ayat macam ni, bukan isim. Okey, contohnya kita ambil perkataan qama. Kita nak tentukan qama ni isim ke tidak? Isim ataupun tidak? Cuba kita buat ayat. Qama qaimun. Qama qaimun boleh tak? Maksudnya qama ni kita jadikan sebagai musnad ilaih. Kita jadikan dia sebagai mubtada'. Kita nak cerita tentang dia. Boleh tak kita cerita tentang qama? Tak boleh. Tak boleh. Jadi perkataan qama ni bukannya isim. Sebab kita tak boleh cerita tentang dia. Ayat ni cerita tentang kawan ni. Ayat qama qaimun ni cerita tentang kawan ni, bukan cerita tentang kawan ni. Yang dikatakan musnad ilaih itu kita cerita tentang dia. Kita sandarkan perbuatan itu kepada dia. Kita nak cerita tentang dia. Macam Zaidun talibun.
Zaidun talibun. Okey, kita nak tentukan sama ada Zaid ni isim ataupun bukan isim. Cara barulah. Cara kita ni tak kenal lagi. Kita nak tahu kata dia adalah isim, kita cuba sandarkan perkataan lain ataupun kita cerita tentang dia. Okey, Zaidun talibun. Okey, talibun ini didatangkan untuk menceritakan tentang Zaid. Boleh tak? Kita cerita tentang Zaid, kita nak beritahu Zaid ni berdiri. Boleh. Maka kalau boleh cerita macam itu menunjukkan bahawasanya dia adalah perkataan isim. Baik, kita ambil perkataan lain pula. Kita cerita tentang dia. Contohnya kita ambil perkataan qalam. Al-qalam. Okey, kita nak cerita pasal qalam. Boleh tak cerita pasal dia? Kita katakan al-qalamu jadidun. Jadi jadid menceritakan tentang al-qalam. Boleh cerita pasal dia? Boleh. Bila boleh cerita pasal dia, itu menunjukkan kata dia adalah isim. Walaupun kemungkinan kita lihat tidak ada tanda-tanda isim. Apa yang musannif akan sebutkan nanti itu adalah tanda-tanda itu adalah pada kebanyakan lafaz dia ada tanda-tanda isim. Sebahagian daripada isim dia tak ada tanda. Macam isim isyarah, ada tanda? Isim isyarah hadza. Ada alif lam? Tak ada alif lam. Ada tanwin? Tak ada. Macam mana kita nak kenal kita ada isim? Kita boleh cerita tentang dia. Boleh cerita tentang dia, itu menunjukkan kita ada isim. Contohnya hadza. Hadza tak ada tanda. Okey, hadza qalamun. Okey, qalam, perkataan qalam adalah menceritakan tentang hadza. Kita boleh cerita tentang hadza ni. Bila kita boleh cerita tentang hadza, itu menunjukkan hadza ni adalah isim. Kita boleh sandarkan kalimah-kalimah lain kepada dia. Kita menisbahkan sesuatu kepada dia. Itu menunjukkan kita di isim. Kita sandarkan perkataan lain kepada dia untuk contoh, sandarkan kalimah lain kepada dia untuk contoh kepada dia. Ya. Diri sandarkan kepada dia. Qama Zaidun. Kita nak cerita pasal qama kan, cerita pasal Zaid. Nak bagi tahu kata berdiri itu dah berlaku. Siapa yang lakukan? Zaid. Okey. Inilah disebutkan dalam tu, wa hadhihi al-alamatu anfa'u alamatil ismi. Inilah tanda-tanda yang paling berguna untuk dia. Untuk yang paling mudah lah. Paling mudah kalau kita nak tahu kata isim, sebabkan sebagai isim itu tak ada tanda. Jadi inilah tanda yang paling, sebab dia masuk belakang. Dia boleh kita aplikasi dia dalam semua tempat. Okey, yang kedua, wabil khafdi. Wabil khafdi, dan dengan khafat. Dengan khafat. Khafat ini adalah sebutan ulama-ulama Kufah. Ulama Kufah sebut khafat. Ulama Basrah sebut jar. Kita suka sebut mana? Khafat ke huruf jar? Kita suka sebut jar kan? Mana kita penyokong ulama Basrah. Jarang orang sebut huruf khafat. Lagipun huruf khafat ni susah ke nak sebut. Kan? Ada pun huruf jar senang. Jar, khafat. Khafat kena sebut 2 kali. Khafat. Jar sudah ya. Kita ada kau senang kan? Baik. Jadi ulama Kufah sebut khafat, ulama Basrah sebut jar. Yang dimaksudkan dengan khafat adalah apa yang dilakukan oleh amil jar. Tengok kat dalam tu. Yang dimaksudkan dengan khafat itu wa huwa ma yuhdithuhu amilul khafdi. Ma yuhdithuhu, apa yang dilakukan oleh amil khafat.
Okey, kita ada tiga i'rab, ada empat tanda i'rab, Yang pertama, empat bahagian i'rab: rafa', nasab, khafad dan dengan jazam. Betul tak? Rafa', nasab, khafad dengan jazam. Okey. Yang disebutkan di sini, saya kata yang dimaksudkan dengan al-khafdu adalah ma yuhdithuhu 'amilul khafdi. Ma yuhdithuhu 'amilu al-khafdi. Ma ni bermaksud perubahan yang dilakukan oleh amil khafad. Amil khafad. Apa saja amil khafad? Apa yang dimaksudkan dengan amil khafad? Amil khafad adalah perkataan-perkataan atau berlafaz-lafaz yang bertugas menjadikan lafaz itu khafad. Huruf jar contohnya, dia disebut sebagai amil khafad. Tugas dia adalah khafadkan perkataan. Okey, yang dimaksudkan apa yang dilakukan perubahan oleh amil khafad, maksudnya tanda-tanda dia lah. Tanda-tanda jar tu, tanda-tanda khafad tu. Bila masuk amil khafad, apa yang berlaku? Berlaku perubahan dari segi baris. Contohnya, kita ada tiga tanda kan? Tanda khafad kita ada tiga. Yang pertamanya apa dia? Al-kasrah. Yang kedua, al-ya. Yang ketiganya, al-fathah. Okey, kasrah ni pertama isim mufrad, munsharif. Yang kedua jamak, taksir, munsharif. Yang ketiganya jamak muannas salim. Tiga lafaz ni kalau masuk amil jar, kita akan baca dengan baris kasrah. Kita akan baca dengan baris kasrah. Yang kedua, ya ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, musanna jar dengan ya. Yang kedua, asma khamsah. Ni loh. Yang kedua, jamak muzakkar salim. Yang ketiga, asma khamsah ataupun asma sittah. Kitab kita ada akan sebut sittah. Asma sittah, ikut kitab kita ni. Asma sittah, isim yang 6. Okey. Tiga ni, isim mufrad, munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Kalau masuk amil jar, kita baca dengan kasrah. Khafad dengan kasrah. Okey. Tiga ni pula, musanna, jamak muzakkar salim, asma sittah. Kalau masuk amil jar, tanda dia adalah ya. Okey, yang terakhir kita baca jar tapi dengan baris fathah. Jangan kita anggap fathah itu nasab. Fathah itu kadang-kadang ketika yang tertentu dia merupakan tanda kepada jar. Siapa dia yang kalimah apa yang akan dijarkan dengan fathah? Secara umumnya orang panggil al-mamnu' min as-sarfi. Secara umumnya. Okey, secara detailnya ni. Isim mufrad ghairu munsharif, isim mufrad ghairu munsharif dengan jamak taksir ghairu munsharif. Nama mudahnya kita panggil al-ismu alladhi
la yansarif. Ini alladhi la yansarif. Nanti sampai masa dia kita akan teranglah, dia ada 9 semua. Al-mamnu' min as-sarfi itu ijma' wazin 'adilan an-nif bi ma'rifatin rakib wazin 'ujmatan fal wasfu qad kamula. Nanti sampai masa dia insya-Allah kita akan cerita yang tu. Baik. Itulah yang dimaksudkan dengan bil khafdi di sini. Bukan bil khafdi yang kita jumpa. Bukan kita jumpa kadang-kadang perkataan baris kasrah. Contohnya macam mana? Macam perkataan amsi. Amsi. Boleh tak kita katakan yang ni jar? Tak boleh. Tak boleh kita katakan dia jar. Sebab amsi ni baris yang ada pada dia adalah baris yang bina. Dia tidak dibariskan dengan kasrah disebabkan kerana amil. Dia memang macam tu lah. Macam hadhihi. Duduk macam tu. Baris tu bukan disebabkan kerana amil. Baris tu asal dah dia main macam tu. Dia beranak main macam tu dah. Okey, nah. Jadi tu faham elok. Ini dimaksudkan dengan bil khafdi adalah perkataan yang berubah dengan sebab amil khafad. Huruf jar dan seumpama dengannya. Ya. Okey. Wa tanwin dan tanwin. Ada tanwin. Itu tanda kata isim lah. Zaidun. Kita tahu Zaid tu isim. Mana tanda dia? Tanda yang nampaknya adalah tanda tanwin. Gitu. Sebagainya. Wa bidukhulil alifi wal lam. Dan dengan masuknya alif dan lam. Masuk alif dan lam. Kalau kita lihat dalam syarah dia tafsirkan masuk alif lam itu ialah ai biqabuli dukhulihima alaih. Maksud dia menerima masuk alif lam walaupun tidak ada padanya alif lam. Sebahagian perkataan tidak ada alif lam. Kadang-kadang perkataan tu tak ada alif lam tapi dia menerima alif lam. Contohnya macam mana? Contohnya dia kalimah tu kalimah yang mudhaf. Mudhaf tak boleh ada alif lam. Mungkin dia baca dengan fathah. Kita nak letakkan sama ada dia isim ataupun bukan. Sebab tak nampak tanda isim. Cuba kita keluarkan perkataan itu daripada ayat dan kita masukkan alif lam, boleh tak? Dia menerima alif lam. Kalau dia boleh terima alif lam, maka dia dikira sebagai isim lah. Itu maksud. Maksud yang disebutkan oleh musannif, oleh syarah tu, bukan semestinya ada alif lam pada dia baru dikira sebagai isim. Maksud dia menerima alif lam sekalipun pada waktu itu tidak ada alif lam pada dia. Kalau kita boleh saja. Dan contohnya perkataan apa? Perkataan rajulul qaryah. Laki-laki kampung. Rajul al-qaryah. Al-qaryah isim ke tak? Al-qaryah isim ke tak? Isim. Sabarlah, kita nampak ada alif lam kan? Okey, kita nampak ada alif lam. Okey, sekarang ni kita nak tengok perkataan rajul. Isim ke tak? Isim tak? Tak ada tanda isim. Kita baca dengan dhammah. Tak ada tanda isim. Okey, cuba kita keluarkan rajul ni, kita asingkan daripada al-qaryah. Cuba kita masukkan, tengok alif lam pada dia, boleh tak? Ar-rajul. Boleh tak? Alif lam masuk pada ar-rajul? Boleh. Maka bila boleh masuk alif lam, itu menunjukkan dia adalah isim. Wa hurufil khafdi. Wa hurufil khafdi, dan masuk ataupun adanya huruf khafad. Huruf khafad itu bukan isim lah. Huruf khafad itu adalah huruf. Isimnya adalah perkataan yang datang selepas huruf khafad, itu adalah isim. Ini pun sama, tak semestinya ada huruf khafad baru isim.
Yang ni sama dengan masalah alif lam tadi. Tak semestinya ada alif lam baru dikira sebagai isim. Yang penting kita boleh masukkan alif lam pada dia. Cuba tengok masukkan alif lam. Kalau boleh, kalau sesuai, maka itu menunjukkan dia adalah isim. Juga masalah yang sama dengan khafat. Okey. Perkataan itu kalau sesuai untuk dimasukkan huruf khafat, maka dia adalah perkataan isim. Contohnya isim isyarah. Isim isyarah kan? Macam hadha. Hadha ada alif lam tak? Boleh tak kita masuk alif lam? Tak boleh kan? Lepas tu isim tak? Tahu mana kata isim? Okey, itu contoh lain, itu contoh tinggi. Contoh ni. Okey. Hadha nak masukkan alif lam tak boleh? Tak boleh masuk alif lam sebab jenis dia. Okey, ni masuk di bawah tajuk ni huruf khafat. Cuba kita masukkan huruf khafat. Kita katakan ila hadha. Boleh tak? Boleh. Boleh masukkan ila sebelum hadha. Ini menunjukkan kata hadha adalah isim. Tak semestinya ada. Tak semestinya ada huruf jar. Kalau kita masukkan huruf jar, maka keadaan dia stabil. Maka dia dikira sebagai isim dah. Ya. Bukan semua isim itu boleh masuk belakang. Sebagai isim yang ni boleh masuk, ini tak boleh masuk. Okey. Yang paling manfaat yang disebutkan tadi adalah al-isnad ilaih. Itu paling besar tanda perkataan itu isim. Kita boleh sandarkan kalimah-kalimah lain kepada dia. Itu tanda besar kata dia adalah isim. Okey, baik, setakat tu dulu untuk hari ni. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Wal fi'lu yu'rafu biqada was-sin was-sawfa dan seterusnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa amalan salihan rizqan wasi'an wa sa'adatan wa husnal khatimati wa anta khairur raziqin. Allahumma ij'al istima'ana hadza wa ghayruhu bi rahmah افتراقنا من بعده بالمغفرة والعصمة وارفعنا يا الله البلاء والنقمة. ربنا اجزي عنا وشيخنا خير الجزاء. ربنا اجزي عنا ولدينا وأمهاتنا خير الجزاء. ربنا اجزي عنا أحبابنا وشهداءنا خير الجزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.